Assalamualaikum, salam sejahtera Debat Bola episod 130. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Izzy Nazri, berbaju merah, Amir Arafat berbaju hitam. Minggu ini kita nak bercerita tentang masa depan Luqman Hakim, sebab baru-baru ni ada komen daripada Tiong Kim dan penyokong dan pakar-pakar yang lain yang sibuk menceritakan tentang masa depan Luqman. Ada yang kata, oh Luqman balik Malaysia, apa cerita Luqman kat KVK, ada yang kata dah ada 3 tahun tapi sebenarnya tak sampai 2 tahun lagi. Itu yang aku pelik tu, mana dia dapat 3 tahun kan. So aku nak bercerita tentang masa depan dia lah dengan Amir, apa pandangan Amir, apa pandangan Izzy kan. So sebab kita tahu sekarang Luqman, tak salah aku, ini musim kedua dia. Musim kedua bermaksud setahun setengah lah, setahun setengah lebih lah, dan nak habis musim di Belgium, hampir habis. So baru nak masuk tahun kedua dan nak habis tahun kedua lah. So kontrak dia 5 tahun. So ini kontrak tahun kedua lah. So benda pertama aku nak tanya Izzy adakah kau rasa harapan penyokong terhadap Luqman Hakim ni terlampau tinggi, kau rasa? Jangkaan ataupun harapan penyokong? Kau sebagai penyokong lah. Okay, personally kalau tanya aku untuk menjawab soalan kau, ya, memang ada harapan yang tinggi terhadap Luqman, tetapi aku menjangkakan benda itu bukanlah secara keseluruhan penyokong. Mungkin ada setengah penyokong saja yang merasakan Luqman ada sesuatu yang boleh dibuktikan. So aku pecah kepada dua lah konsep. Mungkin ada yang lebih gemar untuk Luqman bermain di dalam negara ataupun di peringkat liga domestik. Ada juga setengah penyokong yang gemar untuk Luqman bermain di luar, untuk mencuba nasib di luar lah. Tapi mungkin most of them menjangkakan takat Asia je untuk Luqman ni. Tapi suddenly tiba-tiba Luqman nama naik di Eropah. So aku percaya bila transisi orang mengharapkan dia sekurang-kurangnya bermain di Asia, tiba-tiba dia mendapat offer untuk bermain di Eropah, harapan tu akan jadi lebih tinggi ni. Jadi bila harapan tu jadi lebih tinggi, bermaksud mereka nakkan result yang obviously aku boleh menjangkakan yang nak cepat punya result terhadap Luqman tersebut untuk dia di sana. Sebab So pada aku yang katakan ada yang harapan tinggi apa semua, yes, aku kena agree dengan benda tu sebab pemikiran ataupun mentaliti penyokong di Malaysia ini sangat berbeza-beza dan subjektif. Okay, Amir mungkin boleh tambah sikit lah kalau dia nak tambah je gila. Bukan sahaja Lim Tiong Kim je bagi pendapat, tapi aku rasa Syukur Adan pun ada, dan pakar-pakar lain dan penyokong biasalah memang akan bagi pendapat lah. Kalau tanya kepada aku memberi jawapan yang sama. Memang kena tinggi lah, sebab satu, beliau adalah Golden Boy Malaysia. Maksudnya kita tahu Luqman Hakim ni dia meletup pada tournament bawah 16 tahun dan dia antara, orang kata dalam batch dia NFDP tu, dia antara yang pemain terbaik lah. Kalau kita kalau kita bersembang dengan technical director ataupun ketua technical director dengan NFDP Akademi Moqtadari, so dia kata Luqman ni the best. So bila dia kata Luqman ni the best, confirm harapan tu tinggi. Okay, bila aku dah cakap dia antara pemain terbaik dalam batch dia di Akademi Moqtadari, tapi kena tengok juga keadaan juga. Aku punya keadaan yang aku nak cerita ni adalah kelab KVK bagi aku levelnya terlalu tinggi berbanding beliau semasa di Malaysia. Maksudnya lompatan tu terlampau tinggi. Maksudnya daripada Selangor. Okey Selangor yang bermain di Liga Super, yang kemungkinannya, logiknya kita patut tahu yang bukan tugas mudah daripada Selangor kau pergi dekat Liga Belgium. Liga Belgium ni antara tak salah aku, kalau kau Google, mungkin 10 atau 15 yang terbaik di dunia tau, Liga Belgium ni. Jadi kat mana Liga Malaysia? Mungkin 100 terbaik, mungkin 150 terbaik dalam dunia. So lompatan tu bagi aku terlampau tinggi. Itu situasi yang aku nak ceritalah kat orang. Maksudnya untuk dia menembusi main pasukan utama, itu masa Luqman pindah, aku tak rasa dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, silap-silap 4-5 tahun dia habis kontrak, dia tak dapat tembus pun. Sebab not that easy. Bukan semudah itu dia nak bermain
di pasukan utama. Ni pandangan aku. Okay, so and kita kena ingat tau, bila dekat Liga Belgium ni, bila aku cakap soal Liga Belgium ni, Lokman bukan sahaja bersaing dengan pemain Eropah je tau. Dekat KVK tu sendiri, dia kena bersaing dengan pemain Eropah, pemain daripada Australia, pemain daripada Afrika, pemain daripada Amerika Selatan. Kau bayangkan, dia punya persaingan, lambakan pemain yang Lokman kena pergi sana, berbanding dia berada di Selangor, mungkin dia selesa. Dia kena bersaing dengan siapa je dekat Selangor, contohlah, sebagai contoh. So itu nombor 2 lah untuk aku. Okay, aku dah bercerita ranking Liga Malaysia, ranking Liga Belgium tu sejauh mana. Liga Malaysia, apa ranking? Grade C, Grade D. Liga dalam Asia, Grade C, Grade D. Aku tak tahu, aku tak pasti. Mungkin Amir tahu kot, aku tak tahu. Grade C, Grade D lah lebih kurang kan. So, macam tak ada grade ke, Min? tak tahulah tak ada grade ke. Tapi yang last aku dengar Grade C, Grade D lebih kurang itulah kalau dalam Asia. Okay, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua yang aku nak cerita ni, which aku dah cerita dekat Twitter aku dah hari tu, sebab aku rasa macam orang kena tahu. Dan dalam video ni pun aku akan explain. Okay, ni mungkin Amir dengan Izzy pun dah tahu. Masa dia sampai KVK, first year dia, tahun pertama dia, satu dia sampai lambat. Dia dah terlepas pre-season. Pramusim dia memang terlepas. Dia sampai lambat sebab COVID lah, apa benda dia sampai lambat. Lepas tu dia sampai, dia dalam keadaan kecederaan tau. Tu nombor satu. Nombor 2, dia sampai, dia dalam keadaan tak fit. Maksudnya tak cergas. Bukan di tahap yang terbaik untuk kau training pun dengan pasukan utama. So sebenarnya, aku tak ingat dia sampai bulan Ogos ke bulan September, aku tak ingat. Dia sampai, dia ambil masa 3 ke 4 bulan, satu untuk pulih dari kecederaan. Nombor 2, untuk dapat, sebab diorang ada bacaan diorang lah, kau punya fit tu tahap berapa kan. Aku tak ingat lah, diorang ada cerita lah. Untuk dapatkan tahap yang dia fit tu, ambil masa 3-4 bulan. Dan kalau dia pergi sampai bulan Ogos, aku tak ingat dia sampai bulan apa, maksudnya bulan September, Oktober, November, Disember tu, baru dia rasa macam, okay, aku dah fit, aku boleh training dengan pasukan utama. Itu dah habis tengah musim Dah habis tengah musim tu. Maksudnya bulan Disember, bulan 1 baru bulan Januari, baru dia boleh bersaing. Okay, itu situasi nombor 2. Musim kedua, baru dia dapat lalui pramusim yang okey, yang betul. Sebab tu aku cakap dalam tweet aku yang sebelum ni, mungkin media ada cover juga. Bagi aku, musim kedua yang dia tengah lalui ni adalah sebenarnya musim pertama penuh dia. Aku tak boleh nak judge musim pertama dia, ataupun sebenarnya tak fair. Orang macam cakap aku backup Lokman lah. Okay, fine, tak apa. Tapi ini fakta yang aku cerita lah. Bagi aku tak fair untuk judge dia pada musim yang pertama. So, itu pun aku nak tambah sikit. Musim ni pun dia rugi 1 atau 2 bulan sebab balik Malaysia. Wakili Malaysia dalam World Cup qualifying. Okay, World Cup qualifying tak apalah dalam kalender FIFA. Itu pun dia balik awal. Setiap kali dia bawa ke Malaysia, dia minta kebenaran KVK untuk balik awal tau. Sebenarnya tak boleh. Tapi KVK sebab dia kata okay, tak apalah, because Malaysia national team and dia pun belum first team level lagi, balik. Tapi kena ingat, walaupun KVK balik, kau spend masa luar KVK, bermaksudnya apa? Maksudnya masa kau kurang bersama dengan pasukan kau. So dia dah bazir 1-2 bulan mewakili Malaysia, AFF yang tiada dalam kalender FIFA, wakil bawah 23 tahun yang sebenarnya kelab tak perlu nak lepaskan pun sebenarnya, tapi kelab akan lepaskan sebab dia bukan level. Tapi macam aku cakap lah, berapa bulan je dia dengan pasukan kan. So ini situasi yang aku nak cerita lah. Aku tak tahu Amir boleh tambah sikit lah kalau Amir nak tambah sebelum aku ke seterusnya. Aku rasa balik pada soalan asal tadi tu, expectation daripada penyokong tu mungkin quite tinggi. Aku Memang tambah patut sikit tinggi pun. Aku setuju. memang tinggi sebab satu, kita layak bawah 20 Piala AFF dengan skuad yang Luqman Hakim sendiri lead the line. Itu satu. Kedua, apabila Luqman tersenarai dalam 433 dalam Guardian sebagai the top wonder kid for that particular year. Itu pun tak So, menolong aku rasa, sebenarnya. yeah, Sebab exactly. Tapi aku rasa that's the expectation yang orang nampak, okay, kita layak secara merit kepada Piala Asia di bawah B20. So, itu untuk menjawab soalan kau, kenapa
Aku rasa kebanyakan penyokong looking up, apatah lagi tiba-tiba selepas isu dia di Selangor, then dia ke KVK, orang nampak macam okay, dia akan breakthrough. Dan reason aku rasa aku mencari jersey nombor 9 ni sebab nombor 9 is a big number. So dia di sana pakai dulu nombor 9 before dia convert to nombor 99. So I think the expectation barulah, and then barulah penyokong ni belajar yang mana betapa tingginya liga dan jarak level of intensity dan quality. Betul. Betul. And then apa yang menjadi point aku di sini ialah Lokman ke Liga Belgium yang so-called kalau the best liga nombor 10, nombor 15 di dunia, dia pergi di sana tanpa menyepak bola. Dia pergi di sana tanpa experience sebagai pro player. Dia tak main di Selangor, dia tak main di mana-mana. Jadi itu yang menjadi question mark ramai orang. Dan apa ni kata, sampai penyokong pun question mark. Is he good enough? Kalau is he good enough, if you are good enough, you are old enough to play. Simple as that. So, adakah aku agree dengan point kau yang menyatakan mungkin Liga Belgium terlalu tinggi untuk Lokman. Tapi aku tak bermakna engkau perlu pulang ke Malaysia. Kau boleh pergi ke liga-liga seberang. Seberang di seberang Belgium. Scandinavian League, mungkin Slovakia League bersama Egy Maulana dengan Witan Sulaiman. You never know. Sebab aku tak merasakan di Eropah ataupun di Liga Belgium ialah satu-satunya tempat untuk kita ataupun Lokman menaruh harapan, memperjuangkan apa yang dia perjuangkan. I mean, aku pegang apa dia kata. Dia ada dua kaki, kita ada dua kaki. Kita main apa nak takut? Aku suka semangat tu. Tetapi berapa lama lagi dia perlu tunggu untuk masuk sebagai dalam kesebelasan utama? Tahun ni dia umur 20 tahun. This is the peak hours. Kalau umur 20 tahun, you tak dapat regular football, there's something wrong and you need to fix this. Mas, yang tu aku tak berapa setuju lah. Aku rasa tak okey. Satu pasal yang kau cakap umur 20 tahun dah tak main regular. Dalam Belgium, Liga Belgium, okeylah ni kita bercakap pasal Liga Belgium player mana yang umur 20 tahun yang main secara regular? Tak ada, tak ramai. I mean, sekarang kita bercakap hasilnya daripada budak daripada kita. Kita tahu level kita macam mana, level liga kita yang kita sendiri pun tak tahu. The grade. Sekarang kita ada seorang budak, the talent, yang kita hantar ke luar negara, ke liga top 15, so-called top 15, dan dia tak boleh nak shine. Bermakna level kita tak sampai level sana. Exactly. That's the point. Itu idea aku dalam mengetengahkan point ni. Ialah, maybe dia tak berada di tempat yang betul. Maybe dia perlu berada di liga yang lain. Aku still Load out ke, ataupun dia tak perlu untuk fight lagi. Enough is enough. I mean, it's not wrong to fight. Fight tak fight, tu aku cakap. Aku punya point, ini musim pertama penuh dia. Dan bagi aku lah kan, memang ada offer Januari tu kita, KVK mungkin ada offer macam nak pergi on loan. Dia sendiri tak nak sebab dia rasa macam aku first season aku tak sempat buat apa-apa. Dia rasa second season ni baru dia rasa dia nak get along dengan teammates dia, apa benda semua. Itu pandangan daripada dia lah. Tapi macam aku tak agree lah. Aku rasa 20 tahun tu, bagi aku lah, kalau kau 20 tahun, kau boleh get, okey lah, kalau Lokman bermain di Jepun pun, dia main first team, tu dah bagi aku dah cukup gempak. Bagi aku lah, kalau kat Jepun, Korea. Kat Belgium, lagilah. Kalau kau 20 tahun kau main secara regular, kau tak duduk kat Belgium dah. Kau dah pergi top club dekat Europe dah. Dekat Sporting ke, kat Ajax ke, silap-silap kau pergi Premier League. Pendapat akulah, sebab aku tak rasa. Sebab aku check tau, orang yang buat debut penampilan pertama dengan Lokman season lepas, masa dia buat debut, dia adalah pemain ke-19 yang buat debut termuda dalam liga. Dan aku check tau, player-player lain yang buat debut sama dengan dia, sekarang ni apa jadi dengan diorang? Nak bandingkan lah dengan Lokman kan. Lokman tahun ni tak ada penampilan lagi kan. Kebanyakan pemain tu, ni dekat Liga Belgium lah, pemain Belgium, pemain luar, apa benda semualah. Kebanyakan pemain yang buat penampilan umur Lokman, lingkungan 19 lingkungan 19 termuda, diorang paling-paling pun
banyak 5 penampilan lah, 5 ke 7 penampilan, itu pun kebanyakannya sebagai pemain simpanan lah. Ada yang tak main langsung macam Lokman, ada yang satu je. Sebab tu aku cakap, bagi akulah mungkin Liga Belgium ni level dia terlampau tinggi dan betul. Aku agree. dan penyokong kena terima hakikat tu. Yang sebenarnya mungkin ini belum level Lokman lagi. Aku tak kata Lokman tak boleh sampai. Mungkin kalau miracle ataupun impossible boleh sampai, possible boleh sampai, tapi mungkin belum lagi. Ini pandangan akulah. Okey, persoalannya Amir cakap tadi, Amir ada cakap pasal berhijrah. Okey. Engkau rasa dia perlu berhijrah? Ya, aku rasa sebab at some point kau kena be realistic lah. Kau ada Faisal Lemani yang main untuk Gambia dekat AFCON. Bukan, dia main untuk Comoros. Comoros. Untuk Comoros leading up the line sekarang. And then kau ada Muhammad Badamosi lagi, striker. Ni pun quite young. Ini Gambia 23. So aku rasa this is a player yang dia fight off. Aku bukan nak discredit Loman, no. Tapi aku rasa kita kena be realistic. Kalau sebab apa? Kalau kita bercakap about mean of time apa semua, memang dia tak mendapat. Tetapi kita boleh tengok apa beza dia dengan someone like Arif Aiman yang dapat banyak minit permainan dan kita boleh nampak perbezaan dia on field. Another one is kita boleh tengok macam mana bila kita lawan dengan dengan Indonesia, kita boleh tengok macam kelebihan pemain macam Witan Sulaiman yang nampak very stable. You know, pemain yang regular kita tahu dia tak hilang the touch. Kita nak, sebab kita tahu potential yang ada pada Loman. The problem is dia tak ada game time saja. Kita pun keep on saying game time. Dan aku akan keep on saying about it. Actually sebenarnya okay. Tapi tak bermakna yang Lokman tu sendiri, sebab whatever it is, the hard work, kau polish benda tu dan dia akan keep on better. Sebab regardless lah all the excuse atau incidents yang berlaku ke atas Lokman throughout the 1 year and a half, gagal diterjemahkan di atas padang. Maksudnya whenever dia balik ke Malaysia pun, kita nampak dia still struggle. Is it because of the fitness or because of the condition dia tak cukup? Struggle dari segi apa, man? Okay. Kenapa dia still tak breakthrough? Kenapa dia tak still breakthrough national squad? Simple as that. Kita memang tak ada. Tapi kenapa Arif Aiman boleh breakthrough? Kenapa dia, okay, memang kita kena cakap decline of Safawi and Sumare. Tetapi Arif Aiman menunjukkan dia very critical dan important to the team. But whenever Luqman masuk, dia still nampak struggling to adapt to the game, to adapt dengan dia punya fitness ke. We never know about that. Sebab maybe the sport condition tu kita tak pakar. Aku tak pakar benda tu. But aku rasa one of the thing is the minute permainan dia kurang. So kita boleh nampak benda tu struggling. Sama macam Pawi juga. Man, aku nak cakap pasal minit permainan. Ini benda ramai orang tak tahu lah. Musim ni, okay, ni cerita pasal statistik lah. Ini cerita pasal berhijrah lah. Okay, nak berhijrah memang Luqman ada plan lah. Dia nak berhijrah ke level yang lebih rendah. Dia memang kena berhijrah level yang lebih rendah sebab KVK memang terlampau tinggi. Liga Belgium pun mungkin terlampau tinggi untuk dia lah buat masa sekarang. Itu aku kena akui lah. Tetapi macam aku cakap lah tadi, lompatan dia daripada Liga Malaysia, bila nak banding pasal nak banding dengan Arif Aiman ni, aku ada pandangan aku sendirilah. Mungkin yelah macam pasal perhijrahan ni mungkin dia boleh kekal kat Eropah. Kalau dia nak main kat Liga Korea ke Jepun ke tak ada masalah, ataupun dia nak bermain dekat Liga Belgium Division 2 ke apa kan, Slovakia ke Sweden ke. Tapi pasal minit permainan tu, aku rasa ramai orang salah tanggap kot. Dia sebenarnya dia bermain 5 ke 7 penampilan musim ni bersama bawah 21 tahun sebenarnya. Dia ada bermain. Ini statistik dia. Dia bermain 5 ke 7 penampilan. Aku tak pasti 5 ke 7. Dia ada skor 2 gol untuk bawah 21 tahun. Dan dia 3 kali dia berada bersama pasukan utama di bangku simpanan tapi tak diturunkan. Maksudnya tak ada penampilan lah bersama skuad senior.
So, satu, aku nak cakap bawah 21 tahun, bukan bawah 23 tahun. Sebab aku rasa ramai pakar-pakar kat luar sana semua cakap bawah 23 tahun. Tak ada. Bukan liga bawah 23 tahun, bawah 21 tahun. Persoalannya kat sini, liga bawah 21 tahun adakah lebih baik daripada Piala Presiden kita? Adakah lebih baik daripada Piala Belia kita? Adakah lebih baik, silap-silap lebih baik daripada Liga Perdana kita? Liga Super aku tak tahu. Okey, bila kau bercerita pasal perbandingan Lokman dengan Arif tu, okeylah, fine. Dari segi level, maybe level Arif dia lebih, mungkin dari segi confident lah, sebab dia selalu main macam kau cakap lah, dari segi confident aku rasa Arif Aiman tu dia dah level lebih tinggi daripada Lokman. Tapi aku still rasa, macam mana nak cakap ya, maybe Lokman tak sedia lagi dengan skuad senior, tetapi untuk bercakap dia langsung tak ada minit permainan, aku rasa level bawah 21 tahun tu silap-silap aku tak tahulah nak cakap whether lebih better daripada Liga Super kita ataupun mungkin kurang. Mungkin kurang lah kot. Aku tak pastilah benda tu. Tapi aku rasa lebih baik daripada Liga Perdana kita lah. So untuk aku, kalau dia dapat main secara regular dengan bawah 21 tahun pun, aku okey. Aku tak ada masalah benda tu. Dan dia baru-baru ni semalam, dia baru menjaringkan lagi 1 gol. So sekarang ni dia 2 gol lah bersama bawah 21 tahun. Cuma bila dia main dengan bawah 21 tahun, benda ni tak diwartakan lah. Kan? So dan posisi, kita bercakap pasal posisi. Kau cakap pasal Faiz Slimani, okey, first team memang tak boleh lah, tak boleh tembus lah. Dia memang tak akan main penyerang sebab aku dengar kat sana dia memang main sebelah kiri wide sebagai winger. Dia tak susahlah dia nak main sebagai penyerang utama. So bila dia dah main wide, bila kau tengok setiap kali sebelum ni lah dia main untuk Malaysia, dia akan diletakkan di depan, ganti di Paula apa semua. Aku rasa itu bukan posisi dia dah lah. Itu pandangan aku lah. So, berbalik kepada persoalan seterusnya, Amir cakap mungkin berhijrah ke liga yang lebih rendah di sana. Tapi macam kau, Izzy, peluang di Liga Malaysia lebih baik kau rasa untuk Lokman? Pada aku itu tidak menjanjikan apa-apa, Min. Sebab personally kalau kau tanya aku, adakah bila dia main dekat sini dia akan dapat minit permainan, itu semuanya hanyalah jangkaan ataupun satu perjudian. Maksudnya kau kena gamble lah. Kalau betul kau balik sini, dapat tak dapat, kita tak tahu. Kan? Kalau kau work hard, most probably mungkin kau akan dapat tempat. Kalau tak, ada yang work hard tapi masih duduk di bangku simpanan, itu kita tak boleh nak nafikan sebab kita berapa banyak pemain yang kita nampak dia adalah prospek pemain kebangsaan, tetapi bila main dekat kelab dia kena peram. Bila main dekat kelab dia bukannya pilihan kesebelasan utama. Jadi benda-benda itu sebenarnya merencatkan lagi minit permainan dia di peringkat liga kita ataupun domestik. So lepas dia tu kena Liga Malaysia banyak pakai pemain risiko import. yang penyerang betul lah. penyerang. Itu aku nak tambah tu. Betul. Kalau dia main kat sini, dia bukan saja kena rebut minit permainan tu, dia kena rebut tempat tu juga. Tempat yang dia nak duduk tu adalah tempat yang kita tahu di Malaysia ini persekitarannya pemain import akan duduk di posisi penyerang. Jadi dia nak kena, instead of dia, tadi kau Amir ada sebut beberapa nama penyerang di KBK. Sama juga aku rasa konsep dia, kalau dia balik sini dia kena fight dengan few pemain yang bukannya daripada Asia, kan? Mungkin daripada Asia Barat, daripada tapi lagi senang Eropah, lah kot. daripada Amerika Selatan. Ya betul, tapi macam aku cakap lah, kau tak boleh, kalau itu ada lagi faktor-faktor lain, itu bukan faktor utama, itu hanyalah sebahagian. So pada aku, kalau betul nak berhijrah, aku support benda tu, aku bersetuju ya, dia kurang minit permainan di KBK. Aku juga bersetuju dengan Amin. Aku ni menggambarkan Lokman ini sebiji telur yang belum pecah. Aiman adalah sebiji telur yang dah pecah. Jadi bila dia dah pecah, apa jadi ke Aiman sekarang ni? Kita boleh tengok dia jadi regular di JDT, dia jadi pilihan utama untuk national team. So aku membayangkan Lokman sekarang ni masih lagi telur yang belum menetas lagi. So aku setuju dengan Amin lah tadi. Amin cakap dia bila dia sampai di sana terlalu banyak halangan, terlalu banyak barrier untuk dia dapatkan tempat. Kata datang pun dah separuh musim, nak pulih daripada kecederaan, nak dapatkan keserasian ataupun intensity punya training dekat sana. So benda-benda itu sebenarnya menjadi penghadang untuk kita nampak impact yang cepat terhadap Lokman di sana. So, kalau anda kata benda ini berlarutan, yes,
berpindah adalah jalan terbaik untuk Luqman dapatkan bilik permainan, mungkin bermain di liga yang lebih rendah ataupun liga jiran yang macam Amir cakap tadi. So aku bersetuju, cuma pada aku dia masih lagi deserve untuk berada di Eropah. Okey, aku nak bercakap pasal perbandingan Arif Aiman dengan Luqman Hakim sebab Amir tadi ada sentuh lah. Amir mungkin boleh tambah lah. Ya betul, semua orang cakap Arif Aiman. Tak dinafikan Arif Aiman bermain lebih baik daripada Luqman sekarang. Aku rasa itu faktor confidence sebab dia selalu main dan Luqman jarang main apa benda semua macam Amir cakap. Tapi aku still rasa dia bermain je sebenarnya dengan pasukan bawah 21 tahun macam Piala Presiden lah, which aku rasa level lebih tinggi. Cumanya persoalan dia dekat sini, okey lah level Arif Aiman masa FF level Arif Aiman gitu juga bagi aku lah. Adakah dia meletup di FF? Aku tak rasa dia meletup. Ya, dia pemain terbaik kita ada. Tapi kalau Arif Aiman kekal di Liga Malaysia, adakah level dia akan sampai level Canati contoh? Ataupun level dia kekal kat situ? Kat sini, faham tak maksud aku? So, Faham. adakah Tapi pada aku that's too early to say lah. Kan? Tapi dia dapat regular macam Canati. Itu bukan apple to apple-nya perbandingan ni. Macam Canati Arif dan Aiman dengan Luqman pun bukan apple to apple bandingan dia. Exactly. Cuma bezanya yang aku cakap, macam Canati, perbezaan dengan Luqman ialah Canati Bantuman tu semua. Diorang pergi ke Liga Jepun, diorang dah main game, pro games. Yelah, itu Luqman perbezaan dia lah. tanpa Aku pro faham games. perbezaan tu. Sama macam Arif, kalau dia dah develop, aku percaya dia akan ready to go. Sebab he's still young. Dia takkan tertakut di sini. Aku setuju, Cumanya, perbandingan bagi akulah tak fair untuk Arif Aiman dengan Luqman untuk buat perbandingan. Orang buat perbandingan sebab dia NFDP, satu batch, apa semua, betul. Aku faham perbandingan tu dibuat, tapi cuma bagi aku bukan apple to apple. Sebab, contoh, kalau Arif Aiman pergi ke KVK sekarang, boleh ke dia main pasukan utama? Kena ingat, Pawi pergi ke Liga Portugal, dia MVP kita 2 kali. 2 kali sebelum tu, dia peak tau. Peak. Maksudnya dalam tahap terbaik. Satu game pun dia tak dapat dengan pasukan Portimonense. Betul. That's why saya cakap dia maybe itulah mungkin level Jupiter League terlalu tinggi untuk dia. Dia patut turun ke level yang lebih naik. There's no shame on it. There's no shame. Itu maksud aku. Just turun. Bukan balik ke Malaysia. Jangan balik ke Malaysia. Aku faham benda tu. Aku faham. Dia memang bagi aku okey, dia boleh pergi ke tempat lain. Cumanya aku rasa tak fair perbandingan nak buat terus Arif Aiman dengan Luqman. Itu saja bagi aku sebab Arif berada di Malaysia. Mungkin peluang di Liga Grade D. Luqman berada di Liga Grade A. Itu perbandingan yang aku rasa tak fair bila Luqman tak main dekat Liga Grade A dan Arif bermain di Liga Grade C atau D. Itu bagi aku. Sebab kalau kau letak Arif Aiman di KVK sekarang, adakah dia akan tembus pasukan utama? Itu persoalan lah. I'm not saying that he's not playing better than Luqman. Aku cakap Arif Aiman memang main better than Luqman sekarang. Dari segi confident, dari segi ni. Tapi macam aku cakap, hari tu FF pun dia pemain terbaik kita. Tapi aku tak rasa dia ada impact yang begitu besar untuk pasukan Malaysia masa FF hari tu. Yelah, FF tu ada masalah banyak lah. Bukan Arif Aiman ni salah bagi aku. So, itu argument aku lah. Mungkin ada orang tak setuju, ada orang setuju. Mungkin Amir pun tak setujulah. Tapi itu aku punya pandangan lah pasal Arif Aiman dan Luqman lah. Okay. Untuk penutup, masa di KVK kau rasa pembaziran? Tak. Aku rasa semua orang targeting benda tu. Aku rasa kalau kau tanya benda ni dekat Egy Maulana pun, dia habiskan 3 tahun kau dekat Liga Poland. Before dia berpindah ke Liga Slovakia. Dia tak main 3 tahun. Dia pun tak main 3 tahun di Liga Poland. But then, after the reach 2021, umur 20, 21 macam tu, dia main ke Liga Slovakia. And then, Witan Sulaiman pun main kat sana. I mean, they're doing well right now. Itu aku rasa that's the case study yang kita perlu ambil. Aku kredit semangat juang yang Luqman ada, sebab aku rasa ramai orang ada persepsi dengan pemain negara yang pergi kejap balik because rindu
rindu Malaysia ni. I mean, aku memang salute dengan Luqman. Tapi mungkin a bit of untuk career dia tu mungkin perlu diperhalusi, dipertimbangkan. I mean, macam aku cakap, aku umur 20, maybe you said too young. But I mean, in the professional punya I wouldn't masa say tu tak cukup. it's too young lah, Sama man. macam sama macam Egy dengan Witan pun, diorang develop. Bila tak boleh workout, diorang keluar. Sebab aku tak nak Luqman lama-lama jadi macam selesa sangat macam Hadi Fayad. Selesa bermain di J2 and then loan out to J3 and tak dapat call out pun. So I mean, maybe personally for dia is an achievement. But kita sebagai peminat bola sepak, kita nak tahu ke mana hala tuju kau. I mean, we are having this, kita discuss ni pun sebab we are concerned as a fan. Hadi Fayad kita pun memang ketandusan sampai panggil macam-macam naturalisasi di area tu. Padahal he got the figure, he got the talent, but then dia tak dapat minit permainan. Aku tak nak benda tu sama jadi macam kepada Luqman. Okay. So aku rasa sebab Hadi straight daripada JDT ke sana terus gone, hilang di dalam radar. So pada aku, the figure time tu maybe this, kalau nak habiskan lagi another year, full season apa semua, okay lah, you can give it another year lah. But after that, ada justifikasi dan you have to be realistic. Kalau tak, maybe kita pergi ke Liga Swiss ke anywhere. Kalau mungkin, kalau kau rasa Europe bukan, sebab aku merasakan bukan Eropah tu ialah, okay macam Kish kata, the promised land. Tak juga. Aku rasa kau boleh bermain di mana-mana. If you're good enough, you're good enough. Simple as that. Dia macam ni lah. Aku 20 tahun ni subjektif lah. Kalau kita tengok player yang 20 tahun sekarang ni, yang meletup-letup ni semua, dia dah, macam aku cakap lah, dia dah akan ada dekat kelab besar dah sebab dia tahu dia memang very talented. Tapi sebenarnya, hakikat sebenarnya, ramai je yang pemain yang 20 tahun, cumanya kita tertumpu kat Luqman, kat negara lain, yang sebenarnya banyak yang tersisih, yang tak make it, yang tak kisahlah pemain daripada Belgium ke daripada mana. Itu pandangan aku lah. 20 tahun ni kita nampak sebab kita nampak yang the best player ni. Tapi sebenarnya, sebab kita anggap Luqman ni the best player, tapi sebenarnya the best player dekat Malaysia je. Tapi sebenarnya dekat negara lain banyak umur 20 tahun tak dapat game time pun sebenarnya. Tapi cumanya dekat Belgium tu, dia bukan the best player in Belgium lah, contohlah bagi aku. So, aku tak rasa dia punya time sekarang ni gagal. Ada orang cakap dah 3 tahun. Sebenarnya dia baru setahun setengah lebih sebenarnya. Kalau aku tengok perubahan Luqman dari segi, banyaklah, dari segi pengalaman, cara pemikiran dia dah matang. Cara dia berfikir, komunikasi dia, cara dia jaga makan, cara fizikal dia, apa semua dah berubah. Cumanya yang kita tak nampak di atas padang. So, aku tak tahu. Bawah 21 tahun dia main 5-7 game, aku tak tahu macam mana development dia sebab kita tak dapat nak tengok pun game tu. Cumanya aku tahu dia memang bermain lah. Agak tidak fair bila kita cakap macam, oh dia langsung tak bermain dengan pasukan. Dan macam aku cakap, bawah 21 tahun level dia silap-silap memang lebih tinggi daripada Liga Perdana kita. So, but itu pandangan akulah. Mungkin, macam aku cakap lah, kalau dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pun tak ada rezeki di sana, mungkin rezeki dia di tempat lain lah, di level yang lebih rendah lah. Semua orang memang nak tengok dia main kan. Tapi macam aku cakap lah, banyak je player yang 20 tahun yang bukan the best player, sebab kita ingat Luqman ni is the best player untuk kita. Tapi sebenarnya dekat negara lain berlambak-lambak lagi sebenarnya yang tak ada game time. Cumanya dia bukan the best player dekat negara dia, tapi mungkin dia better than Luqman. Katakanlah Luqman orang Belgium, tapi Luqman bukan the best. Macam itulah. Itu aku punya pandangan lah. Tapi of course, sebagai penyokong, siapa tak nak Luqman main secara regular? Aku rasa semua orang nak. Expectation tu tinggi, itulah Aziz. Setuju. So, aku rasa aku pun dah cakap semua benda apa yang aku rasa. Amir pun dah cakap, Izzy pun dah lontarkan pendapat. So, kita pun dah tinggal ngam-ngam je ni. Kita akan jumpa lagi lah di episod yang akan datang.